Hai Cikgu Min, hendak ke mana tu? Hendak berlancung ke mana Cikgu Min? Ada apa di negeri tersebut Cikgu Min? Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Hanif Sean di Teroka Didik TV KPM. Baiklah, tadi kan kita ada tengok tadi lakonan sikit seperti nak pergi bercuti, betul tak? Tapi kan ada sedikit ejaan yang kurang tepat lah saya tengok kan. Tapi kalau mereka yang mungkin teringin-teringin, rindu-rindu nak pergi bercuti, pergi ke pantai, tahu tak macam mana kita nak boleh bercuti bersama-sama? Tapi angka COVID-19 ni tinggi, maka kalau kita nak pergi bercuti, kita kena patuhi SOP. Kalau kita patuhi SOP, insya-Allah sama-sama kita akan merendahkan angka COVID-19 begitu. Dan bagaimana kita nak rendahkan angka itu sama-sama, kita patuhi SOP? 3 cara yang mudah. Yang pertama, pastikan kita memakai pelitup muka yang tutup dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Yang kedua, kalau kita keluar, pastikan kita mengamalkan penjarakan sosial. Jaraknya 1 meter dari diri kita sendiri dengan orang yang seterusnya. Dan yang ketiga, yang paling senang, jaga kebersihan diri. Yang paling asas, kita jaga kebersihan tangan kita menggunakan air dan sabun yang secukupnya. Kalau tak ada sumber air, jangan risau, kita sanitasi tangan menggunakan gel pembasmi kuman. Baiklah, dengan penerokaan kita hari ini, kita nak teroka negara kita tau. Tengok, pelbagai bangunan dah saya tengok. Tadi dengan cikgu-cikgu tu, saya rasa nak teroka negara kita. Saya ingin menjemput guru-guru kita, iaitu Cikgu Siti Zaitun dan Cikgu Tumina Mespan. Assalamualaikum cikgu-cikgu. Waalaikumsalam. Ya, saya rasa Cikgu Siti Zaitun dari sekolah SK Taman Desa Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Cikgu boleh perkenalkan diri cikgu? Okay, nama saya Cikgu Siti Zaitun binti Alias. Saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Taman Desa. Pengalaman mengajar 25 tahun. 25 tahun Cikgu Siti Baru Zaitun. saja 25 tahun. Baru saja 25 tahun. Alhamdulillah cikgu. Dan kita ada juga Cikgu Tumina Mespan dari SK Danau Perdana Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Cikgu boleh perkenalkan diri? Ya Hanif, okey, saya Cikgu Tumina binti Mespan. Saya Cikgu Tumina binti Mespan mengajar di SK Danau Perdana, telah berkhidmat selama 13 tahun. Alhamdulillah ya, saya rasa saya sangat berbesar hati kerana guru-guru kita yang begitu berpengalaman untuk kita punya penerokaan hari ini dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Ini sangat penting. Dan cikgu-cikgu, tentunya bukan kita berdua saja dekat sini. Kita juga ditemani oleh 6 murid dalam talian. Assalamualaikum adik-adik di rumah. Selamat pagi. Lambai sikit dekat abang. Ada. Saya pasti semua dah teruja. Baiklah, abang akan sebut nama adik-adik satu persatu dan sila perkenalkan diri. Kita bermula dengan Marsha Adriana. Selamat sejahtera Cikgu dan Abang Hanif. Nama saya Marsha Adriana binti Azizul. Saya bersekolah di SK Taman Desa. Boleh panggil saya Marsha. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan Marsha. Terima kasih. Seterusnya kita ada Muhammad Firas. Selamat sejahtera Cikgu dan Abang Hanif. Nama saya Muhammad Firas Sayan. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Taman Desa. Boleh panggil saya Firas. Hai. Hai Firas. Perkenalan. Baiklah, kita juga ada Komagan. Selamat pagi, selamat sejahtera. Hai Cikgu, hai Abang Hanif. Nama saya Komagan, anak lelaki Sio Kumar. Boleh panggil saya Komagan. Saya dari sekolah SK Taman Desa. Selamat berkenalan. Hai. Salam perkenalan Komagan. Baiklah, ketiga-tiga murid dalam talian kita tadi dari SK Taman Desa Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Seterusnya kita ada pula dari SK Danau Perdana Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kita bermula dengan Muhammad Syahir. Hai. Cikgu dan Abang Hanif. Nama saya Muhammad Syahir Mustaqim. Saya bersekolah di SK Danau Perdana. Boleh panggil saya Syahid. Salam perkenalan. Salam perkenalan Syahid. Kita juga ada Nur Aisyah.
Silakan Raisha, boleh unmute, boleh buka mic. Hai Cikgu dan Abang Hanif, saya Nur Aisyah Umairah dari Sekolah Kebangsaan Dawuda Perdana. Boleh panggil saya Maira. Hai, selamat kenalan. Salam perkenalan. Dan seterusnya kita ada Ahmad Nuris Rafiq. Hai cikgu-cikgu dan Abang Hanif. Nama saya Ahmad Nuris Rafiq Iman bin Ahmad Nawizak. Saya bersekolah di SK Dana Perdana. Boleh panggil saya Riz. Hai, selamat berkenalan. Selamat berkenalan kepada ke-6 murid dalam talian kita. Saya rasa semuanya teruja cikgu untuk kita meneroka bersama-sama hari ini. Dan cikgu tentunya sebelum kita mulakan kita punya penerokaan hari ini, kita juga harus mematuhi SOP. Dan saya ingin menjemput guru-guru kita untuk mensanitasi tangan dahulu, cikgu. Terima kasih. Dan seterusnya cikgu. Terima kasih. Baik, saya juga cikgu Dan kita cikgu sama-sama kita nak ingatkan murid-murid di rumah, murid-murid dan talian, kalau kita sanitasi tangan guna gel pembasmi kuman, kita pastikan rata dekat seluruh tangan, jari-jari, celah-celah jari dan juga di pergelangan tangan. Itu sangat penting Baiklah, dengan penerokaan kita hari ini dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, apa yang kita nak teroka sama-sama ni cikgu? Saya nampak bangunan-bangunan, saya nampak bangunan kebanggaan kita. Apa yang kita nak teroka? Hanif, boleh tak saya berpantun? Silakan cikgu. Kita dengarkan ni Jalan-jalan Hari Merdeka, rakyat Malaysia riang gembira. Mari teroka mercu kebanggaan negara yang terkenal di seluruh pelosok dunia. Saya rasa Saya sambung, Hanif. Silakan cikgu. Pelbagai kaum meraihkan bersama, rakyat Malaysia riang gembira. Mari kita teroka bersama, mengedit ejaan, imbuhan dan tanda baca. Wah, saya rasa menarik betul lah guru-guru kita hari ini. Kan saya ingin berikan tepukan Sedap betul pantun itu. Maka dengan itu cikgu, kita akan teroka mengenai bangunan-bangunan atau mercu kebanggaan kita hari ini. Kita belajar mengedit, membaiki imbuhan dan tanda baca melalui bahan mercu kebanggaan negara kita. Baik, saya rasa sangat menarik tu sebab berbagai benda kita ingin teroka. Cikgu Siti, ingin menyambung? Sebelum murid-murid juga akan dapat mengenali mercu kebanggaan yang terdapat di negara kita dan juga di negara-negara lain. Betul cikgu. Saya rasa saya dah boleh perhatikan ada mercu kebanggaan negara kita, mercu kebanggaan negara yang lain juga Saya pasti murid-murid di rumah juga tertanya-tanya, kita nampak Menara Berkembar Petronas kita, tapi bangunan ni apa pula? Kejap lagi kita akan teroka bersama-sama. Jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar. Pastikan anda kejap lagi kembali bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Menara Berkembar Petronas yang mempunyai ketinggian 451.9 meter dengan 88 tingkat merupakan bangunan berkembar tertinggi di dunia. Kembali bersama kami di Teroka Didik TV. Sebelum kita berehat tadi kan, hari ini kita sedang teroka mata pelajaran Bahasa Melayu. Dan sebelum kita berehat, cikgu-cikgu kita ada berpantun. Tapi saya sempat buat pantun kejap. Dengar sebentar. Anda bersama saya, Hanif Sean, hari ini. Kita teroka bersama-sama Bahasa Melayu di Didik TV. Cikgu-cikgu boleh tak cikgu? Boleh. Kita ada Cikgu Siti Zaitun dan Cikgu Tuminah Tetapi cikgu, sebelum saya rasakan kita ada satu video sikit yang kita nak tengok sebelum kita teruskan penerokaan kita. Baiklah, kita sama-sama tengok mengenai Jambatan Angkat Terengganu.
menarik betul saya rasa video tersebut kan. Sebenarnya kan saya pernah pergi ke Terengganu dan saya begitu terpegun dengan ciptaan, dengan desain jambatan ni. Saya rasa sangat menarik. Baiklah, hari ini dengan mata pelajaran bahasa Melayu, topik kita ialah mengenai mercu kebanggaan kita. Saya pasti Jambatan Angkat Terengganu tadi kan bukan saja orang Terengganu saja yang bangga dengan jambatan tersebut, tapi kita seluruh Malaysia sangat bangga dengan segala pembangunan yang kita ada di Malaysia. Dan hari ini untuk untuk topik mercu kebanggaan kita, saya ada dua cikgu, iaitu Cikgu Siti Zaitun dan juga Cikgu Tuminah. Ya, cikgu, apa yang kita akan teroka bersama-sama hari ini? Saya nampak ada ejaan, saya nampak nama-nama bangunan. Teruja betul kita semua. Pada hari ini kita akan teroka dulu Jambatan Angkat Terengganu. Menarik, cikgu. Ya, boleh kita tanya kepada anak-anak murid kita? Boleh, cikgu, silakan. Murid-murid, apakah yang telah kamu saksikan sebentar tadi? Saya menonton tayangan tentang Jambatan Angkat Terengganu, cikgu. Betul, Syahid. Baik, apakah perkara menarik yang kamu perhatikan semasa tayangan tersebut? Ya, Firas. Jambatan Angkat Terengganu ialah sebuah jambatan imbang yang terletak di Kuala Terengganu. Ya, betul. Reka bentuk jambatan ini seperti jambatan menara yang terletak di London, cikgu. Okey, betul. Jambatan ini dipanggil jambatan angkat kerana kawasan tengah antara dua menara itu boleh diangkat apabila tiba waktu kapal hendak lalu, cikgu. Okey, bagus, Masya. Seterusnya, Jabatan ini merupakan satu-satunya jabatan angkat di Asia Tenggara, cikgu. Ada lagi yang hendak beri pendapat? Kau makan belum cakap lagi. Itu dia. Jambatan ini merupakan salah satu mercu kebanggaan yang terdapat di Malaysia, cikgu. Ya, betul. Jadi ya murid-murid, pada hari ini kita dapat meneroka istimewaan tentang Jambatan Angkat Terengganu. Kalau kita lihat Jambatan Angkat Terengganu ini menggunakan teknologi seni bina yang sangat hebat, murid-murid. Ya, Abang Sean? Ya, saya rasa sangat menarik tu, cikgu. Sebab seperti kita tengok, bukan saja seni bina dengan teknologi pergerakan jambatan tersebut saya rasa begitu canggih. Dan saya pasti ini tentunya kita sangat bangga seperti yang kita bangga dengan hari kebangsaan kita, cikgu, dengan bulan kebangsaan kita. Ini semua benda-benda yang harus kita dibanggakan. Baik, Cikgu Tuminah, apa lagi yang kita akan ada hari ini? Selain daripada Jambatan Angkat Terengganu, negara kita mempunyai pelbagai mercu kebanggaan. Tapi sebelum kita tengok apa mercu kebanggaan tu, cikgu nak tanya pada murid-murid, apakah maksud mercu kebanggaan? Saya setuju, cikgu. Ya. Siapa nak bantu, cikgu? Saya, cikgu. Ya, Marsha. Okey, Marsha, silakan. Mercu kebanggaan bermaksud binaan-binaan yang canggih, istimewa dan unik seperti bangunan pencakar langit yang menjadi kemegahan negara. Betul tu, Marsha. Jawapan awak memang tepat. Jadi, selain daripada Jambatan Angkat Terengganu, kita ada, macam cikgu tengok awak tadi, kita ada Menara Berkembar Petronas yang memang terkenal tertinggi, menara berkembar tertinggi tau. Menara saja tak sama dengan menara berkembar. Tapi kalau menara berkembar memang tertinggi di dunia kita ada. Betul. Jadi, berdasarkan gambar-gambar yang cikgu dah susun dekat atas meja ni, cikgu nak minta murid-murid nyatakan nama mercu kebanggaan negara kita. Jadi kamu lihat gambar, kita mulakan daripada yang pertama. Mungkin Cikgu Zaitun boleh bantu saya? Yang pertama, yang hujung sekali, cikgu. Yang pertama, yang paling dekat dengan Cikgu Zaitun itu. Paling dekat dengan Cikgu Zaitun. Okey. Cantik menara tu, cikgu. Saya rasa saya selalu nampak ni ketika kita di Kuala Lumpur, betul tak? Betul tu, Hanif. Saya pun pernah bawa murid pergi lawatan riadah, rekreasi bersama murid sebelum PKP lah. Lepas PKP ni tak boleh pergi mana dah kan. Okey, jadi gambar yang pertama, siapa nak bantu cikgu gambar mercu kebanggaan negara pertama? Saya, cikgu. Ya, Humaira. Menara Kuala Lumpur, cikgu. Menara Kuala Lumpur. Betul tak, Cikgu Zaitun? Betul. Betul. Pandai. Tahniah, Humaira. Jadi cikgu teruskan dengan gambar yang kedua. Siapa boleh menyatakan apakah mercu kebanggaan negara kita yang kedua? Ya, Kemagan. Putrajaya, cikgu. Putrajaya.
Okey, di sini Putrajaya. Kat Putrajaya sini. Okey. Okey, bagus Komagen. Cikgu silap di sini. Okey, tak apa. Kita tengok yang ketiga. Gambar yang ketiga. Siapa yang nak bantu cikgu? Saya, cikgu. Ya, Syahid. Apakah gambar yang sebenarnya gambar yang di sini yang cikgu tunjuk ni? Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, cikgu. Ya, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Okey, Hanif, biasa kalau lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ni kita panggil apa? Nama pendek dia, cikgu? Ya, betul. Adakah itu KLIA? Ya, tepat. Hadif memang bijak. Okey, sebijak Syahid yang menjawab tadi. Alhamdulillah, cikgu. Betul. Okey, seterusnya. Gambar yang keempat. Saya, cikgu. Ya, Firas. Bantu cikgu. Menara Condong Teluk Intan. Tepat jawapan Firas. Ini ialah Menara Condong Teluk Intan. Teluk Intan ni dekat mana, Firas? Di Perak. Di Perak. Firas pernah pergi ke? Pernah, cikgu. Alhamdulillah. Sebelum PKP lah. Sekarang kita stay at home je. Okey, dan gambar seterusnya. Saya, cikgu. Siapa tu? Ya, Riz. Bangunan Sultan Abdul Samad, cikgu. Bangunan Sultan Abdul Samad. Dekat mana bangunan Sultan? Di mana bangunan Sultan Abdul Samad? Riz? Okey. Kuala Lumpur, cikgu. Di Kuala Di Kuala Lumpur. Lumpur. Okey, betul tu. Tepat. Dan gambar yang terakhir. Siapa nak bantu cikgu? Ini adalah mercu kebanggaan kita terakhir. Tentu ada banyak lagi tapi cikgu bawa 6 saja. Saya, cikgu. Ya, Marsha. Ini gambar Jambatan Pulau Pinang, cikgu. Jambatan Pulau Pinang. Kalau Jambatan Pulau Pinang dekat mana, Marsha? Pulau Pinang, Tak cikgu. Pulau Pinang lah kan. Saja kita kedengki awak. Okey, tak apa. Okey. Tahniah, jawapan murid-murid semua tepat. Cikgu berikan kamu 5 bintang. 5, 10 bintang. 10 bintang, cikgu. Saya rasa tanya kepada semua murid-murid dan talian. Saya pasti murid-murid di rumah juga tercari-cari dan terteka nak meneka tadi apakah bangunan-bangunan mercu kebanggaan kita ni. Betul tak, cikgu? Betul tu, Hanif. Baiklah, cikgu. Apa lagi yang kita akan teroka sebab saya rasa bangunan-bangunan mercu kebanggaan kita ni sangat menarik. Apa lagi yang kita akan teroka? Baik Hanif, sebelum kita teroka lagi tentang mercu kebanggaan negara ni, saya hendak tanya satu soalan lah kepada murid-murid kerana kita juga hari ini hendak melihat tentang meneroka tentang kepenggunaan imbuhan, penggunaan ejaan yang betul dan juga penggunaan tanda baca yang betul. Baik, sebelum tu saya ada soalan untuk murid-murid ya. Silakan, cikgu. Murid-murid, apabila kita membina ayat atau kita membina karangan ya, murid-murid dikehendaki menyemak semula hasil penulisan tersebut. Okay, mengapakah murid-murid perlu menyemak semula hasil penulisan tersebut? Komagen ingin mencuba? Ya, Komagen. Silakan, Komagen. Saya menyemak ejaan untuk memastikan tiada ejaan yang salah, cikgu. Ya, ada lagi? Ya, Riz. Saya menyemak penggunaan imbuhan supaya tiada penggunaan imbuhan yang salah, cikgu. Ya, betul, Riz. Ada lagi? Saya, cikgu. Ya. Saya menyemak tanda baca. Saya biasanya terlupa hendak meletakkan tanda nokta pada hujung ayat, cikgu. Yang inilah yang biasanya anak murid kita lakukan. Terlupa nak letak tanda nokta pada akhir ayat. Okey, ada lagi? Saya, cikgu. Ya, Firas. Saya menyemak penggunaan bahasa pasar. Ada lagi? Saya, cikgu. Ya. Saya menyemak kesalahan tata bahasa, cikgu. Bagus. Ada lagi? Saya, cikgu. Ya. Saya menyemak jika ada ayat tergantung, cikgu. Masya, apa tu ayat tergantung, Masya? Ayat tergantung ialah ayat yang tidak lengkap, cikgu. Ya, betul. Banyak ya kesalahan-kesalahan yang murid akan semak apabila mereka selesai menulis karangan. Tetapi pada hari ini kita akan fokuskan, kita akan teroka ya penggunaan ejaan yang betul, penggunaan imbuhan yang betul dan juga penggunaan tanda baca yang betul. Jom kita belajar. Jom, cikgu. Ya. Bagaimanakah kita lakukan segala semakan ini yang cikgu baru sebutkan tadi? Okey, mula-mula kita hendak teroka penggunaan ejaan yang betul. Kita lihat yang dulu tu ya, yang pertama tu ya, Abang Hanif.
Hanif, ya? Ya, saya. Ya. Perkataan takjub. Okey, apakah perkataan ejaan takjub yang betul? Siapa boleh bantu cikgu? Okey, cikgu. Ya. Apa jawapannya? Terima kasih. Ejaannya? Takjub dieja TAKJUB. Dan Ya, betul. TAKJUB. Hanif. Ya, Kita betul. letak tanda betul ya dekat Ya, tempat betul. ejaan yang betul tersebut. Baik, perkataan kedua. Pagoda. Ejaan yang betul untuk pagoda? Saya cikgu. Ya. Ejaan pagoda yang betul ialah PAGODA. Betul. Pandai Humaira. Baik, seterusnya perkataan telekomunikasi. Ejaan yang betul untuk perkataan telekomunikasi. Siapa yang boleh bantu saya? Ya, Komagen. Telekomunikasi dieja TELEKOMUNIKASI. Cikgu. Ya, betul. Pandai Komagen. Baik, kita ada lagi 3 perkataan ya yang hendak kita semak ejaannya ya. Minta maaf cikgu saya terlapik sikit. Okey, Boleh ke? Okey. Bukan. Oh, saya letak di sini. Kita boleh. tengok mana yang betul. Okey. Hanif, kena ambil yang kat belakang. Ada lagi. Ada lagi 3 dekat yang belakang di kan? belakang. Baik. Ya, itu bagi kat saya. Okey. Baik, kita ada perkataan rekreasi. Ejaan yang betul untuk perkataan rekreasi. Saya, cikgu. Ya. Bagi jawapan yang betul. Ejaan rekreasi yang betul ialah REKREASI. Betul, Syahid. Pandai, Syahid. Seterusnya, ejaan untuk balai cerap. Saya cikgu. Ya, Masya. Balai cerap dieja BALAI jarak CERAP cikgu. Oh, bukan CI ya, Masya. Bukan cikgu. Oh, CE. Okey, betul ya. CE, balai cerap. Okay, perkataan yang terakhir hari ini yang kita hendak teroka penggunaannya adalah perkataan reka bentuk. Sama je ejaan tu. Mengapa ada yang betul, ada yang salah? Yang mana satu yang betul, yang mana satu yang salah? Siapa nak bantu saya? Saya cikgu. Ya, Riz. Ejaan reka bentuk ialah REKA, ada jarak BENTUK cikgu. Betul yang ada jarak. Bagus. Semuanya murid-murid pandai menjawab hari ini. Saya bagi 5 bintang pada hari ini untuk aktiviti penerokaan penggunaan ejaan yang betul. Baik, seterusnya kita hendak teroka pula penggunaan imbuhan yang betul. Baik, cuba kamu lihat ya di depan hadapan ini. Cikgu dah letakkan 2 ayat. Tapi kita akan lihat dulu ayat yang pertama, ya, yang Menara Berkembar Petronas ni. Di situ ada terdapat 3 perkataan yang saya tidak letakkan imbuhan yang tepat. Jadi kamu kena betulkan imbuhan tu, ya. Kamu kena letak imbuhan yang betul. Jadi siapa yang boleh bantu saya? Saya cikgu. Ya. Terdapat 3 perkataan yang perlu ditambah imbuhan iaitu jadi, lancung dan unit. Oh, yang bawah. Perkataan jadi ditambah imbuhan awalan menjadi. Perkataan lancung ditambah imbuhan apitan an menjadi pelancongan. Ya, ada satu lagi. Perkataan unit ditambah imbuhan apitan an menjadi keunikan. Okey, Humaira, ulang lagi sekali Humaira. Yang pertama apa? Humaira. Yang pertama Humaira. Perkataan jadi ditambah jadi. Ya, Abang Hadi pasang tak menjadi. Saya letak di sini. Tambah imbuhan jadi menjadi. Ya, seterusnya Humaira. Perkataan lancung ditambah imbuhan apitan an menjadi pelancongan. Ya, betul. Pelancongan. Pandai Humaira. Perkataan unik ditambah imbuhan apitan an menjadi keunikan. Okey, sabar ya. Kita tunggu. Kita ada pelancongan ya. Baiklah. Dan satu lagi kita ada keunikan ya. Keunikan. Di sini. Ya, keunikan.
Baiklah. Adakah ini ayat yang tepat, cikgu, dengan imbuhan yang tepat sekarang? Ya, betul. Abang Hanif dah tanya pada cikgu ya. Jadi, Humairah, betul tak ayat ini? Imbuhan yang awak letak ni betul ke tidak? Betul. Betul jawapannya. Hanif? Ya, tahniah. Baik, mari kita lihat pula ayat yang kedua. Siapa hendak cuba tentang menara berkembar Petronas? Saya, cikgu. Ya, Firas. Ada 3 perkataan yang perlu ditambah imbuhan, iaitu rupa, bangun dan tinggi. Perkataan rupa perlu ditambah imbuhan apitan, iaitu me dan kan, menjadi merupakan. Merupakan. Ya, betul. Merupakan. Perkataan bangun perlu ditambah imbuhan akhiran, an, menjadi bangunan. Ya, betul. Bangunan. Perkataan tinggi perlu ditambah imbuhan awalan, ter, menjadi tertinggi. Ya, betul. Tertinggi. Ayat lengkapnya berbunyi, menara berkembar Petronas merupakan bangunan ke-18 tertinggi di dunia. Ya, betul. Bagus, Firas. Baik, hari ini ya, pada hari kali ini murid-murid telah pun ya membetulkan imbuhan ya, membetulkan kesalahan imbuhan yang terdapat dalam ayat. Baik, kita lihat pula tentang tanda baca. Terima kasih, cikgu. Okey, selanjutnya selepas kita tengok pada imbuhan dan ejaan, kita akan tengok pula tanda baca. Seperti yang kamu lihat, ada tanda baca di belakang ni. Tapi sebelum tu cikgu nak tanya, mengapa ya mercu-mercu kebanggaan negara kita ni dieja dengan awalannya berhuruf besar? Ya, Komagen. Mercu kebanggaan ialah kata nama khas. Oleh itu perlu ditulis dengan kata nama khas, cikgu. Betul, pandai Komagen. Seterusnya cikgu nak minta antara kamu membantu cikgu membaiki ayat yang mempunyai tanda baca ini. Siapa boleh bantu cikgu? Saya, cikgu. Siapa tu? Marsha. Okey, Marsha. Tanda petik digunakan secara berpasangan, iaitu tanda pembuka dan tanda penutup kata dalam ayat cakap ajuk, cikgu. Ini ke tanda petik itu, Marsha? Ya, cikgu. Betul. Okey. Lagi apa tanda baca yang kita boleh baiki? Seterusnya, huruf besar digunakan pada huruf pertama pada awal ayat, iaitu P, ditulis dalam huruf besar untuk perkataan pelancong. Okey, seterusnya. Kampung Budaya dan Menara Kuala Lumpur ditulis dalam huruf besar kerana perkataan tersebut ialah kata nama khas. Kampung Budaya. Okey, betul tu. Seterusnya. Tanda koma digunakan bagi mengasingkan kata yang berurutan dari jenis yang sama atau bukan, seperti kedai cenderamata, panggung mini, panggung terbuka. Okey. Tanda koma juga digunakan sebelum tanda penutup kata. Tanda nokta pula perlu diletakkan pada akhir ayat. Betul tu, Marsha. Jadi yang Marsha dah terangkan tu tanda baca, iaitu huruf besar, tanda petik yang pertama, kemudian huruf besar, tanda koma dan nokta, penutup kata dan nokta. Okey, bagus. Terima kasih, Marsha. Tahniah cikgu ucapkan kerana dapat menyebut tanda baca dengan betul. Seterusnya, cikgu ada ayat yang kedua. Jadi cikgu minta... Cikgu, saya rasa kan ayat kedua ni kita boleh sambung penerokaan kita kejap lagi. Kita simpan misteri dulu, boleh cikgu? Boleh. Kita simpan misteri dulu sebab tadi kita dah tengok mana ejaan, kita sudah tengok mana imbuhan, kita dah tengok tanda baca. Tapi ada satu lagi ayat yang tanda baca yang cikgu kita simpan misteri. Kalau nak tahu apa ayat tersebut, sama-sama kejap lagi kita teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Pelancong dapat melihat pemandangan 360 darjah kota raya dari Menara Kuala Lumpur
Dan lift menara itu hanya mengambil masa 54 saat untuk sampai ke bahagian dek pemerhatian. Kita ada kata petik, koma, nokta. Itulah dia murid-murid di rumah. Saya pasti tadi sama-sama kita belajar mengenai tanda baca. Kita terokai bersama-sama mengenai ejaan, imbuhan. Hari ini dalam Teroka Didik TV KPM, kita sedang menerokai mata pelajaran Bahasa Melayu dan topiknya ialah mercu, kebanggaan kita. Itu sangat penting. Dan kita ada dua guru bersama abang hari ini, iaitu Cikgu Siti Zaitun dari SK Taman Desa Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Cikgu Tuminah Mespan dari SK Danau Perdana Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Cikgu, tadi Cikgu Tuminah ada rahsia dia nak simpan, ada satu lagi ayat mengenai tanda baca. Ya, betul Cikgu. Hanif. Jadi, tanpa membuang masa, kita terus buka kepada ayat yang kedua. Jadi, cikgu nak minta lah. Cikgu memang suka minta bantuan murid ni. Jadi, murid yang boleh bantu cikgu untuk mengenal pasti tanda baca yang terdapat dalam ayat yang kedua ini. Saya, cikgu. Ya, Riz. Teruskan, Riz. Tanda tanya digunakan untuk ayat tanya dan diletakkan di akhir ayat. Betul, Tanda tu, seru Riz. pula digunakan untuk ayat seruan dan diletakkan di akhir ayat. Betul Tanda tu. koma pula digunakan selepas kata seru oh. Ya, betul tu, Riz. Terima kasih kerana bantu cikgu menerangkan tanda baca. Marsha dan Riz membantu cikgu memperkenalkan tanda baca kepada kawan-kawan kamu yang lain. Jadi kita teruskan dengan Cikgu Zaitun. Baiklah murid-murid ya. Aktiviti seterusnya ialah aktiviti main peranan. Main peranan ni macam mana? Murid-murid akan mainkan peranan sebagai seorang editor. Cikgu akan bagi ayat dan murid-murid perlu edit kesalahan yang terdapat dalam ayat tersebut. Mari kita lihat ayatnya. Baik, ayat yang pertama. Siapa yang boleh bantu saya untuk mengesan kesalahan dan kemudian mengedit kesalahan tersebut? Saya, cikgu. Ya. Syahid, teruskan. Dalam ayat pertama, ada 3 kesalahan ejaan, cikgu. Ya. Ini ialah jawapan yang betul. Teknologi, tumpuan dan gelagat. Okay. Teknologi. Lagi sekali, Syahid. Teknologi, tumpuan Satu lagi. dan gelagat. Ya. Ya, betul Syahid. Baik, mari kita lihat pula ayat yang kedua. Siapa yang boleh meneroka kesalahan yang terdapat dalam ayat yang kedua dan mengeditnya? Katun tengok Saya, kamera. cikgu. Katun. Ya, Firas. Dalam ayat kedua, ada kesalahan tanda baca, cikgu. Ya, teruskan. Kesalahan pertama, tanda petik mesti ada 2. Ya, betul. Kesalahan kedua, ayat seruan mesti diakhiri dengan tanda seru dan bukannya tanda tanya. Ya, betul Firas. Kesalahan ketiga, Malaysia mesti ditulis dengan huruf besar di awal ayat kerana Malaysia ialah kata nama khas. Ya, betul. Yang terakhir, di akhir ayat mesti ada tanda noktah. Ya, betul. Baiklah, siapa yang hendak bantu saya untuk mengedit pula ayat yang ketiga? Mari kita lihatkan bersama-sama ayat yang ketiga ini. Ayat, cikgu. Ya, Riz. Ayat ketiga terdapat kesalahan penggunaan imbuhan pada perkataan, cikgu. Ya. Perkataan berpijak sepatutnya berpijak. Betul. Perkataan dipandang sepatutnya memandang. Betul. Bagus Riz. Saya bagi 6 bintang untuk Riz. Baik, kita lihat pula ayat yang ke-6. Mari kita kesan kesalahan yang terdapat dalam ayat yang ke-4. Siapa boleh bantu saya untuk mengedit ayat yang ke-4? Ya, Komagen. Ayat keempat mempunyai 3 kesalahan ejaan, cikgu. Mempunyai sepatutnya dieja mempunyai. Ya.
Ketebalkan sepatutnya ketebalan. Ya. Susunkan ialah susunan. Ya, bagus. Baik. Seterusnya kita lihat ayat yang kelima. Siapa yang boleh bantu saya untuk mengedit ayat yang kelima? Saya, cikgu. Ya, Humaira. Ayat kelima ada kesalahan ejaan, cikgu. Dia teruskan, Humaira. Ejaan hidrolik ialah HIDRAULIK dan ejaan tercanggih yang betul pula TERCANGGIH, cikgu. Ya, betul Humaira. Bagus. Tahniah untuk Humaira. Baik, mari kita lihat pula ayat yang keenam. Siapa yang boleh bantu saya untuk mengedit ayat yang keenam? Saya, cikgu. Ya, Masya. Ayat ke-6 terdapat kesalahan penggunaan imbuhan, tanda baca dan ejaan, cikgu. Ya. Kesalahan pertama, penggunaan imbuhan yang betul bagi perkataan naik dalam ayat 6 ialah dinaikkan dan bukan menaikkan. Ya, betul. Kesalahan kedua, tanda baca yang betul bagi ayat yang pertama ialah tanda noktah pada akhir ayat dan bukan tanda suruh kerana ayat tersebut ialah ayat penyata. Ya, betul. Bagus, Masya. Kesalahan terakhir, ejaan yang betul untuk automatik ialah AUTOMATIK, cikgu. Okey, betul. Ada lagi, Masya? Ada lagi, Masya? Ada, cikgu. Itu sahaja. Okay, itu sahaja. Bagus. Tahniah semua anak-anak murid cikgu dapat menjawab ke-6 ayat tadi, ya. Baik, mari kita teruskan dengan Cikgu Min. Cemerlang cikgu, saya rasa dengan main peranan editor ni penting ni cikgu, sebab tentunya kalau ada sedikit salah sana sini dengan tanda baca, kau boleh tolak markah cikgu, ya? Boleh. Kan? Ya. Penulisan dia memang tanda baca ni memang dititik beratkan. Jadi kita memang ajar murid supaya membina ayat menggunakan tanda baca yang betul. Dan Betul. ejaan, imbuhan, begitu. Betul. Terutama sekali ketika mereka punya banyak idea, banyak fikiran minda makin laju. So segala benda yang kita nak tulis tu tapi terlepas pula di sana sini, ya. Ya, betul. Baik Kita cikgu. pastikan. Baik cikgu. Tentu saya rasa banyak lagi kita nak teroka ni sebab tadi dah mengenai mengedit ayat seperti yang cikgu katakan tadi. Kita juga sudah terokai pelbagai mercu tanda kebanggaan kita. Cikgu Tumina pun saya pasti ada lagi macam-macam kita nak teroka lepas ni, ya. Macam yang Hana sebut tadi, selain daripada mercu kebanggaan negara kita, di negara luar, di dunia ada banyak juga mercu kebanggaan. Jadi macam Hana sebut tadi, jadi kita nak tengok sebelum ni saya dah cikgu dah minta murid-murid sediakan gambar mercu kebanggaan yang ada di dunia negara lain. Jadi cikgu nak minta murid-murid tunjukkanlah gambar yang cikgu dah minta kamu sediakan tu. Tapi adik-adik simpan dulu. Jangan tunjuk lagi, kejap lagi. Sebab saya pasti murid-murid di rumah pun macam tertanya-tanya. Apa lagi mercu kebanggaan negara-negara lain, betul tak yang boleh dikenali kita? Ya. Kejap lagi kita akan tengok bersama-sama, tapi pastikan anda jangan ke mana-mana, sentiasa bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Menara Condong Teluk Intan dikenali juga sebagai menara condong kedua di dunia selepas Menara Pisa di Itali. Ya, saya sedang teroka segala mercu kebanggaan di Malaysia dan juga di dunia. Kita dah terbang-terbang dari dekat sini kan. Kembali bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Hari ini kita sedang teroka mata pelajaran Bahasa Melayu dan topiknya ialah mercu kebanggaan kita. Dan tentunya saya ditemani oleh dua tenaga pengajar, iaitu Cikgu Siti Zaitun dan juga Cikgu Tumina. Dan sebelum berehat tadi kan, Cikgu Tumina ada tanya kita, mungkin murid-murid dalam talian dia nak kongsikan sedikit mercu-mercu kebanggaan untuk negara-negara lain. Mesti di rumah pun dia tanya apakah mercu kebanggaan tersebut. Tetapi kita nak bagi misteri lagi sebab Cikgu Siti Zaitun ada sedikit lagi nak tambah, ya Cikgu Siti? Ya. Silakan Cikgu. Ya, murid-murid, tadi kamu telah edit ayat. Jadi sekarang ni cikgu hendak kamu tunjukkan ayat yang telah kamu edit sebentar tadi. Ni yang kita edit sebentar tadi ada 6 ayat tu, ya Ya, Cikgu? ada 6 ayat. Baik, murid-murid dalam talian cuba angkat lagi. Tinggi sikit. Tinggi sikit. Baiklah. Okey, bagus murid-murid. Semuanya tepat.
Oh, menarik. Inilah ayat yang tepat cikgu Ya, betul. Tahniah, saya rasa mereka seperti yang cikgu Siti Zaitun tadi katakan bagi 6 bintang bukan 5 bintang. 6 bintang. Sebab 6 orang murid. Ya. Sebab 6 murid. Baiklah, seterusnya Cikgu Tuminah pula tadi ingin mengongsi mengenai mercu kebanggaan negara lain. Ya. Silakan cikgu. Jadi, cikgu telah tugaskan awak supaya mencari satu gambar, setiap seorang gambar mercu kebanggaan luar negara, dunia. Mana-mana negara lah yang awak tahu. Jadi, cikgu minta kamu tunjukkan gambar tersebut. Murid-murid dan talian angkat gambar tu. Banyak tempat ni cikgu. So, adakah mereka akan namakan tempat-tempat tersebut, Ya. cikgu? Oh, sudah dinamakan. Sudah dinamakan. Baiklah, apa yang kita ada cikgu sana? Okey, boleh, mungkin Firas boleh sebut mercu kebanggaan negara manakah yang Firas pegang tu? Firas? Ini gambar Menara Eiffel di Perancis. Okey, Menara Eiffel Perancis. Terima kasih Firas. Seterusnya tengok Riz. Tembok besar Cina, cikgu. Tembok besar Cina di negara Cina. Okey. Betul. Seterusnya, Komagan. Piramid Giza di Mesir, cikgu. Piramid Giza di Mesir. Bagus, Komagan. Syahid, boleh kongsi mercu kebanggaan negara luar? Menara Condong Pisa di Itali, cikgu. Menara Condong Pisa di Itali. Terima kasih, Syahid. Seterusnya, Humaira. Taj Mahal di India, cikgu. Taj Mahal di India. Dan yang terakhir mungkin, Marsha. Ini Istana Buckingham di London, England, cikgu. Istana Buckingham. Hanif pernah pergi ke tempat-tempat macam-macam negara luar ni? Dalam mimpi saya pernah pergi cikgu. Tentunya saya teringin nak pergi. Sama lah kita dalam mimpi lagi. Dalam mimpi tapi Mungkin hati satu tu hari teringin. nanti. Satu hari nanti tu sebab kita kena sama-sama berjuang cikgu menentang COVID-19. Ya, betul tu. Kita mesti mengamalkan SOP supaya satu hari nanti kita dapat hidup bebas seperti dahulu. Betul cikgu. Cikgu, maka dengan mercu-mercu kebanggaan negara-negara lain ni cikgu, apa yang boleh kita rumuskan dari itu? Okey, jadi sebelum kita mengakhiri sesi kita pada hari ini, cikgu nak muridlah yang rumuskan apa yang telah kita pelajari sebenarnya pada hari ini. Betul. Silakan murid-murid dan talian, adik-adik kita. Apa yang kita teroka bersama-sama hari ini? Saya, cikgu. Ya, teruskan. Hasil penerokaan pada hari ini, saya dapat mengenali mercu kebanggaan yang terdapat di Malaysia Di Malaysia saja ke, Humaira? dan di negara luar. Ya, betul tu Humaira. Teruskan, siapa lagi nak bantu cikgu? Ada siapa nak bantu cikgu apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Saya, cikgu. Ya, Marsha, teruskan. Hasil penerokaan pada hari ini, saya dapat mengenal pasti kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan dalam ayat, cikgu. Ya, pandai Marsha. Tahniah. Jadi cikgu nak minta tolong cikgu Zaitun lah memberi rumusan secara keseluruhan apa yang telah kita pelajari bersama-sama, apa yang telah kita teroka bersama-sama daripada pukul 10 tadi sampai sekarang. Cikgu Zaitun? Baik, pada hari ini, murid-murid sebenarnya telah meneroka mercu kebanggaan yang terdapat di Malaysia dan juga di negara luar. Selain itu, murid-murid juga telah mengenal pasti kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam ejaan, imbuhan dan juga tanda baca. Cikgu, saya rasa ini apa yang kita perbincangkan hari ini, kita teroka bersama-sama sangat penting, betul tak cikgu? Kerana apa yang kita belajar itu adalah asas dan kita ingin memastikan bahawa ayat yang kita mereka adalah tepat dengan imbuhan yang tepat, dengan ejaan yang tepat, dengan tanda baca yang tepat. Ya, betul. Sebab jika tiada koma cikgu, ayat tu akan baca laju je, mungkin adakah maksud tidak tersampai mungkin. Sebutan dan intonasi itu nanti akan berubah apabila tiada tanda baca yang betul diletakkan. Betul. Dan juga saya pasti jika tak ada noktah pun
nanti ayat tersebut akan bersambung, maka idea pun mungkin akan lari tidak seperti betul. yang Ayat tu ayat ni tidak menjadi dramatis. tidak menjadi drama. Saya suka Idea tak cikgu. sampai. Idea tak sampai. Yeah. Ayat tak dramatis. Hidup kita kena ada drama sikit ni. Saya rasa cikgu Siti Zaitun. Tak, supaya saya pasti karangan kita lebih menarik. Cikgu jika ada sedikit drama. Bukan drama, dramatis. Oh, dramatis. Minta maaf. Saya je lah yang berdrama satu seorang kat sini. Tak apa ni, boleh je, boleh saja. Ya, baiklah, minta maaf Baiklah, dengan kita punya mata pelajaran hari ini Bahasa Melayu dengan topik kita mercu kebanggaan kita, saya pasti kita juga bersama-sama menyambut Hari Kebangsaan yang tidak lama lagi, sebab kita juga sudah memasuki bulan kebangsaan untuk Malaysia. Maka saya ingin memberikan satu bendera kepada Cikgu Siti Zaitun dan juga satu bendera kepada Cikgu Tumina, kepada mereka yang mempunyai bendera-bendera Malaysia di rumah yang juga dikenali sebagai Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang bersama-sama, kerana dengan mercu kebanggaan kita, sudah nama pun mercu kebanggaan. Kita bangga dengan segala seni bina di Malaysia, kita juga bangga dengan kita punya pencapaian. Hari tu cikgu, kita di Olimpik, kita juga bangga dengan atlet-atlet kita, dan saya pasti jika kita sayang diri kita, kita sayang orang sekeliling kita, keluarga kita, sama-sama kita bersatu padu dalam kepelbagaian. Betul tak Kita Cikgu bangga Siti Zaitun? menjadi rakyat Malaysia. Bangga menjadi rakyat Malaysia. Baik Cikgu Siti Zaitun, ada lagi kata-kata terakhir sebelum kita akhiri rancangan kita sebentar lagi? Murid-murid, marilah kita sama-sama mengibarkan bendera Malaysia. Ya, Baik, Malaysia Cikgu Siti Zaitun prihatin. dan juga Cikgu Tumina. Ya, jadi sebenarnya bulan kebangsaan, cikgu nak ucapkan juga selamat menyambut bulan kebangsaan kepada semua warga warga rakyat Malaysia. Sama-samalah kita mengibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Betul. prihatin. Saya rasa itulah yang terbaik. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu kita hari ini, iaitu Cikgu Siti Zaitun alias dari SK Taman Desa Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan juga Cikgu Tuminah Mespan dari SK Danau Perdana Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kita juga ada 6 murid-murid dan talian daripada kedua-dua sekolah tersebut. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Marsha Adriana, Muhammad Firas Komagan, Muhammad Syahid Nur Aisyah dan Muhammad Nur Rafiq Haris. Kita bagi tadi kan, tahniah kepada murid-murid ini, dan saya pasti murid-murid di rumah juga terima kasih kerana bersama kami hari ini. Sama-samalah kita menyambut Hari Kebangsaan, bulan kebangsaan. Kenapa? Sama-sama juga kita berjuang untuk negara kita, kita mengurangkan angka-angka COVID-19. Patuhi SOP di mana-mana saja. Kalau nak keluar makan, dah boleh keluar makan kan? Pastikan anda jaga diri. Itu sangat penting. Maka nanti kita akan berjumpa lagi. Terima kasih kerana bersama kami. Nama saya Hanif Sean. Assalamualaikum. Didik TV KPM